Boleh dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi atas segala nikmat yang diberikan. Juga atas izinnya dapat kita teruskan Konvensyen Inovasi Pembelajaran KIT 2021 Anjuran Jabatan Pengajian Melayu ITG Kampus Tun Abdul Razak bagi sesi petang bersamaan dengan 11 Ogos 2021. Majlis mengalu-alukan kehadiran dan kebersamaan yang dihormati Encik Bidari bin Hairi dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar ITG Kampus Tun Abdul Razak dan yang dihormati Encik Ted Wong dari Jabatan Pendidikan Daerah Kuching serta kesemua pembentang dan semua penonton yang mengikuti dari Bilik Selari 3 pada petang ini. Terlebih dahulu, jutaan terima kasih diucapkan kepada para hadirin kerana masih setia bersama kami di Bilik Selari 3 bagi bersama-sama menyaksikan pembentangan inovasi sepenuh Konvensyen Inovasi Pembelajaran KIT 2021 yang dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Melayu ITG Kampus Tun Abdul Razak. Diharapkan para hadirin untuk terus kekal bersama kami sehingga selesai majlis ini. InsyaAllah pada petang ini telah dijadualkan terdapat 3 pembentangan yang akan kita teruskan pada petang ini dan seperti sesi pagi, setiap pembentangan diperuntukkan masa selama 10 minit dan 10 minit seterusnya akan dibuka sesi maklum balas daripada 2 orang pemerhati serta respon daripada pembentang. Baiklah, yang dihormati para hakim serta para penonton yang turut hadir, kita akan teruskan pembentangan kita pada petang ini iaitu pembentangan daripada kumpulan Busiana dengan nama inovasinya iaitu Let's Play. Kita persilakan kumpulan Busiana. Busiana, one team, one heart, one legacy. Inovasi Let's Play Card ialah sebuah inovasi yang berupa sebuah permainan kad yang menerapkan unsur dihibur semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan serta diadaptasikan daripada permainan kad Uno. Masalah utama yang tadi pasti ialah penguasaan dan pemahaman pelajar lemah dalam novel kesusasteraan Melayu tingkatan 4. Berdasarkan hasil temubual pelajar tingkatan 5 aliran sastera, kami mendapati bahawa mereka mengalami kesukaran untuk mengingat peristiwa penting dan jalan cerita yang terdapat dalam novel naratif Ogon Shoto karya Anwar Ridwan. Selain itu, berdasarkan hasil temubual juga, kami mendapati bahawa pelajar kurang minat membaca novel.
Bukan itu sahaja, strategi pengajaran guru kurang berkesan juga telah dikenalpasti berdasarkan hasil temu bual pelajar tingkatan 5 aliran sastra. Masalah ini masih berada di dalam zon biru iaitu memerlukan masa yang terdekat untuk menyelesaikannya. Masalah ini juga terkawal kerana memerlukan perancangan yang rapi untuk menyelesaikan masalah. Implikasi jika masalah ini tidak diatasi ialah pelajar tidak dapat skor dalam soalan peperiksaan yang mengandungi soalan novel Ogonchoto dan juga grade markah pelajar akan menurun di samping akan menjejaskan keputusan akademik pelajar. Masalah ini masih berada dalam peringkat peribadi iaitu dalam organisasi. Jadi, sekolah perlu menyelesaikan masalah ini kerana pelajar tingkatan 4 dan 5 aliran sastra perlu bersedia untuk menghadapi peperiksaan dan novel ini juga akan keluar dalam peperiksaan SPM. Masalah utama yang dihadapi juga berkait rapat dengan piagam pelanggan iaitu untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan berpengetahuan. Punca utama masalah yang telah dikenalpasti ialah yang pertama, penguasaan dan pemahaman pelajar lemah dalam novel kesusastraan Melayu. Yang kedua, sesi pengajaran dan pembelajaran guru yang kurang menarik. Dan yang ketiga, pelajar hilang fokus dalam bilik darjah. Inovasi ini disasarkan kepada pelajar tingkatan 4 khususnya dan juga pelajar tingkatan 5. Inovasi ini menumpukan kepada subjek kesusastraan Melayu iaitu novel naratif Ogonchoto karya Anwar Ridwan. Terdapat dua objektif utama yang ingin dicapai iaitu yang pertama, adakah inovasi ini dapat membantu pelajar dari aspek penguasaan dan pemahaman terhadap novel naratif Ogonchoto? Dan kedua ialah adakah pelajar dapat menggunakan inovasi ini dengan berkesan? Inovasi yang ingin dihasilkan ialah dalam bentuk produk yang mawujud iaitu kad permainan. Terdapat dua aspek penting yang perlu diambil kira iaitu karakteristik dan expectation. Dalam karakteristik mengandungi 7 perkara yang penting iaitu kategori. Inovasi ini berada dalam kategori produk iaitu alat yang mawujud. Yang kedua iaitu easy, inovasi ini mudah digunakan dan mesra pengguna. Yang ketiga ialah radical. Inovasi yang kami hasilkan ini ideanya berlainan daripada inovasi yang telah dihasilkan oleh orang lain. Inovasi ini juga ekstrim dan tidak pernah terfikir oleh orang lain. Seterusnya ialah interesting. Inovasi ini menarik kerana dapat menarik minat guru yang memerlukannya untuk mengajar pelajar yang kurang faham tentang novel naratif Ogonchoto. Yang kelima ialah safe, iaitu inovasi ini selamat digunakan oleh guru dan pelajar serta tidak mendatangkan sebarang kemudaratan. Seterusnya iaitu others or mempunyai grafik yang sesuai dan menarik, berbeza dengan rupa permainan kad yang lain dan soalan-soalan pada kad diolah sendiri oleh ahli kumpulan. Bahagian sketch pula iaitu S merupakan lakaran bagi inovasi Let's Play Card. Yang pertama ialah money iaitu inovasi ini dapat membuat penjimatan sebanyak RM245,856 seperti yang telah dinyatakan dalam pengiraan berikut. Bagi outcomes, O, inovasi ini dapat meningkatkan produktiviti dan impak yang sederhana. Bagi SOS pula, sumber tenaga kerja dapat dikurangkan kerana guru tidak perlu membawa pelbagai alat bantu mengajar kerana inovasi ini sudah melengkapi keperluan guru untuk mengajar pelajar tentang novel naratif Ogonchoto. Dan yang terakhir ialah time. Inovasi ini dapat membuat penjimatan masa sebanyak 2,370 minit seperti yang telah dinyatakan dalam pengiraan berikut. Berikut merupakan prototipe inovasi yang dihasilkan. Sesi uji cuba telah dijalankan ke atas beberapa orang pelajar dan guru dari SMK Batu Lintang melalui video yang ditunjukkan semasa Google Meet. Setelah melakukan sesi uji cuba, penambahbaikan telah dilakukan melalui pandangan pelajar dan guru dengan menyediakan Google Form agar dapat menjadikan inovasi ini lebih baik dan betul-betul berkesan. Dengan ini, inovasi Let's Play Card telah berjaya diuji dan telah mendapat beberapa maklum balas.
Soal selidik telah dilakukan dengan menggunakan Google Form yang telah diedarkan kepada 34 orang responden yang terdiri daripada guru-guru tingkatan 4 kesusastraan Melayu dan pelajar dari sekolah PPD Kuching dan PPD Semunjan, dan mereka menyatakan bahawa mereka mudah faham, seronok dan berjaya memahami selepas bermain inovasi Let's Play Card. Maka, terhasillah kit Let's Play Card seperti yang berikut. Ayo kita saksikan video cara pelaksanaan kit Let's Play Card. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 4 hingga 5 ahli kumpulan. Kad dibahagikan kepada setiap ahli sebanyak 5 ataupun 7 kad seorang. Hanya pemain pertama sahaja yang diberikan 1 kad tambahan. Giliran ditentukan oleh ahli kumpulan masing-masing dan pemain pertama akan membuang kad dahulu. Jika pemain kedua tidak ingin ataupun tidak tahu jawapan, maka dia boleh menggunakan kad peluang skip dan peluang menjawab diberikan kepada pemain yang ketiga. Seterusnya, jika pemain ketiga dapat menjawab soalan, maka dia boleh membuang 1 kad soalan. Pelajar yang tidak dapat menjawab soalan namun tidak mempunyai sebarang kad peluang, maka mereka perlu mengambil 1 kad dari bank kad. Pelajar yang tidak dapat menjawab juga boleh menggunakan kad peluang reverse yang memberi giliran menjawab kepada pemain sebelumnya. Permainan diteruskan sehingga pemain pertama yang dapat menghabiskan semua kad akan dikira sebagai pemenang. Ganjaran diberikan mengikut giliran yang menghabiskan kad soalan dahulu, manakala pemain terakhir akan diberikan denda. Outcomes iaitu keberhasilan berdasarkan soal selidik yang telah dilakukan dan diedar menggunakan Google Form, terbukti bahawa responden dapat memahami jalan cerita novel Ogon Shoto. Guru dan pelajar daripada PPD Kuching dan PPD Semunjan bernyatakan bahawa mereka sangat seronok apabila bermain dengan inovasi ini dan mereka juga dapat mudah faham plot cerita dalam novel naratif Ogon Shoto setelah bermain inovasi Let's Play Card. Bagi impak pula, iaitu impak, inovasi ini berimpak sederhana kerana berdasarkan dapatan daripada hasil analisis responden, majoriti responden menyatakan bahawa inovasi Let's Play Card mudah difahami, menyeronokkan dan memudahkan sesi PDP. Seterusnya iaitu effectiveness, iaitu keberkesanan. Keberkesanan inovasi ini dapat dibuktikan menerusi maklum balas yang diterima menerusi Google Form yang telah diedarkan. Kesemua responden bersetuju menyatakan bahawa inovasi Let's Play Card dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan, iaitu dapat meningkatkan pemahaman pelajar mengenai novel Ogon Shoto karya Anwar Ridwan. Sesi perkongsian inovasi ini telah dilakukan bersama pihak Malaysia Productivity Corporation. Namun demikian, inovasi Let's Play Card masih lagi belum mendapat perlindungan hak cipta serta tiada sebarang hasil kajian tambahan. Kesimpulannya, inovasi Let's Play Card telah membantu para pelajar untuk memahami jalan cerita novel naratif Ogon Shoto dengan menerapkan unsur aktiviti didik hibur bagi memudahkan pelajar untuk mendalami dan memahami plot novel tersebut. Sekian itu sahaja daripada kumpulan Jus Siena. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kumpulan Jusiana atas pembentangan yang begitu baik sebentar tadi, dan teruslah kita buka kepada sesi maklum balas di kesempatan dengan hati. Siapa dulu? Cik Fed ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah diucapkan kepada kumpulan ini. Macam mana sebut? Jusiana. Okey. Terdiri daripada Jessie, Ervinia, Nur Syafiqah, Angeline dan Umi Syafira. Okey, saya ada beberapa persoalan yang perlu dijelaskan oleh kumpulan ini. Yang pertamanya, satu komen dulu lah, merupakan satu inovasi yang baik. Inovasi yang baik.
untuk topik sastra tingkatan 4 Okey, dulu saya pun ambil sastra juga pada form 4 dan form 5 dulu ambil sastra. Novel yang kita gunakan dulu lain tak silap cerpen dia Kelapa dan Sebatang dan novel dia Mereka yang Tertewas Okey. Jadi untuk inovasi ini boleh tak kad ini Let's Play Card ini digunakan untuk subjek-subjek yang lain? Baiklah, izinkan saya menjawab sebagai wakil kumpulan. Kaedah kad ini boleh digunakan untuk subjek-subjek yang lain seperti matematik, sains dan sebagainya. Di sini yang kaedah ini untuk subjek yang lain dia hanya memerlukan penukaran soalan pada kad tersebut sahaja. Itu saja. Okey. Terima kasih atas respon. Satu lagi soalan. Dalam pembentangan dan juga laporan ada mengatakan bahawa dengan menggunakan kad ini dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam subjek berkenaan. Boleh tolong jelaskan bagaimana kefahaman ini boleh dibentuk dengan menggunakan kad ini dalam sesi PDP berkenaan? Baiklah, izinkan saya menjawab juga. Untuk peningkatan kefahaman para pelajar untuk novel ini adalah yang mana sebelum bermain dengan kad ini, pelajar perlu memahami novel tersebut terlebih dahulu, yang mana mereka perlu membaca dan memahami jalan cerita dan peristiwa penting dalam novel Ogon Shot tersebut. Jadi apabila mereka sudah membaca dan memahami jalan cerita serta peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam novel tersebut, barulah mereka dapat bermain dengan kad ini. Jadi apabila mereka dah memahami, sememangnya mereka akan dapat meningkatkan kefahaman mereka sendiri untuk pemahaman novel tersebut. Maksudnya sebagai pengukuhan lah ni Ya, betul. Okey, satu lagi soalan yang akhir. Katakan 3 orang pemain di situ dan soalan ditanya dekat kad tu. Jadi bagaimana untuk memastikan jawapan yang diberikan oleh peserta dalam permainan itu adalah jawapan yang tepat kalau cikgu ada di situ ataupun mereka yang lebih tahu ada di situ mungkin tak ada masalah. Tapi jika pelajar itu bermain sendiri jadi takut jawapan yang diberikan itu kurang tepat ataupun tidak berapa betul dan sebagainya. Bagaimana tu? Baiklah, untuk memastikan jawapan para pelajar betul walaupun tanpa bimbingan guru ataupun mereka yang lebih memahami ataupun mengetahui, di sini kami ada menyediakan buku jawapan dan soalan untuk kad novel Ogon Shot tersebut. Jadi pelajar akan menjawab soalan tersebut, tetapi mereka juga selepas menjawab soalan mereka akan berpandukan kepada modul jawapan tersebut. Kalau ada jawapan mereka yang macam hampir-hampir betul ataupun agak serupa ataupun sama dengan jawapan dalam buku tersebut, maksudnya jawapan mereka betul. Begitu. Okey. Kalau macam tu maksudnya soalan yang pada kad itu dibuat numbering ataupun kod apa-apa kod dan ditalikan dengan buku jawapan agar mudah untuk pelajar itu jika tidak pasti untuk mencari jawapan dengan lebih cepat. Boleh macam tu Okey, itu saja dari saya. Silakan. Okay, so saya tengok dalam laporan yang disebut tentang impact inovasi ini adalah sederhana sebab alasan yang diberi di sana ialah sebab dapatan itu didapati melalui Google Form. Tapi saya nak tanya, impact itu maksudnya penggunaan bahan inovasi itu ke atas PDPC. Okay, so dia ialah bahan maujud. So kalau sekarang ni dalam keadaan macam PDPR, macam mana
impact itu boleh berlaku. Boleh jelaskan sedikit? Boleh dengar suara saya kah? Ya. Mana-mana? Siapa? Okey, izinkan saya untuk menjawab soalan. Jadi untuk masa sekarang pembelajaran menerusi PDPR. Jadi sebenarnya inovasi ini boleh didigitalkan dan kami pun sedang usaha untuk mendigitalkan, iaitu kami menggunakan e-modul. Jadi permainan ini tetap masih boleh dimain, iaitu kami menggunakan secara digital. Kami sedang mengusahakan membuat e-modul untuk Let's Play Card ini. Jadi impaknya tetap sama, murid-murid tetap dapat bermain bersama secara online. Mereka tetap dapat bermain dan dapat faham serta berseronok bermain. Jadi sebenarnya pemahaman mereka juga tetap dapat diperoleh walaupun melalui PDPR seperti sekarang. Sebab kami pun memang menyediakan e-modul untuk inovasi ini. Inovasi ini bukan saja dalam bentuk maujud sebenarnya. So maksud adik Ervina ni yang versi digital tu, yang versi online tu, dia pun berupa macam permainan di mana murid-murid dia perlu berada di pada masa yang sama, mereka perlu berada online pada masa yang sama supaya mereka boleh permainkan. Because this one is a game, right? So macam dalam tadi kan dalam langkah itu passing the kad peluang itu dengan reverse peluang itu dapat dilaksanakan juga secara dalam talian. Boleh? Boleh, izinkan saya menjawab juga. Di sini kad digital yang kami lakukan adalah seperti permainan, tetapi dia permainan online yang melibatkan connection daripada pelajar-pelajar lain yang mana mereka akan saling berhubung mewujudkan satu kumpulan yang di mana mereka dapat bermain kad itu secara online. Jadi kad ini dia seperti bermain secara mewujud, tetapi dia secara online seperti permainan digital kad yang sekarang. Okay. Alright, thank you for your response. Saya ada lagi sikit nak bagi sedikit maklumat. Okay, apabila saya baca yang laporan tu dekat depan sekali, ada menyatakan bahawa novel berkenaan bosan. Hati-hati bukan novel berkenaan bosan cuma kadang-kadang apabila subjek yang membaca ini ketahanan seseorang pelajar itu agak kurang sebab pengalaman saya sendiri pun apabila belajar sastra memang kalau tak tahan memang jadi tak tahan lah, tapi kita tak boleh nak kata novel itu bosan jangan sebab kalau dia tak menarik dan sebagainya dia tak akan dijadikan novel untuk subjek yang ada peperiksaan. Itu sedikit informasi yang saya ingin kongsikan lah kepada saudara-saudari supaya dalam penulisan itu kita jaga juga sensitiviti pihak-pihak lain yang terlibat dalam kita punya environment. Okay. Terima kasih. Tahniah. Okay. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas maklum balas daripada Panel Hakim dan respon daripada para peserta. Tanpa menggunakan masa, kita akan teruskan lagi pembentangan yang kedua daripada kumpulan Hyperverse dengan inovasi yang dinamakan Kembara INSIQ. Silakan. Boleh nampak ke? Boleh. Okey, terima kasih. Okey.
Setiap penghasilan inovasi semestinya berpunca daripada masalah. Jadi fasa yang pertama ialah problem, masalah. Masalah ini dia kena pasti dan dirujuk daripada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP tahun 5 dan merujuk kepada surat pekeliling pelaksanaan PDPR, itu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Penguasaan aspek tata bahasa ini penting kerana menurut Faridah Nazif, Faizia Syamsuddin dan Amran Bakar 2018 mendapati bahawa aspek tata bahasa ini perlu dikuasai dan dipahami oleh semua murid kerana ini membolehkan mereka menggunakan serta mengamalkan bahasa Melayu baku dengan tepat dan betul. Bukan itu saja, kami turut merujuk surat pekeliling pelaksanaan PDPR. Contohnya, pada 16 Jun 2021, aplikasi PDPR dilaksanakan melalui modul, iaitu latihan kata berimbuhan sisipan dibuat oleh responden kami sendiri. Namun, status pencapaiannya adalah sebanyak 40% murid boleh menguasainya, manakala bakinya adalah 60% tidak boleh menguasai penggunaan kata berimbuhan sisipan. Rumusan daripada permasalahan tersebut ialah kami mendapati bahawa murid tahun 5 didapati lemah dalam menguasai standard aspek tata bahasa merujuk kepada SP 5.2 dan SP-nya 5.21. Berdasarkan di SKP tahun 5, kami telah merungkai dan mengenal pasti masalah tersebut. Jadi berdasarkan modul PDPR, standard kandungan aspek tata bahasa SP 5.2 dan SP 5.21 iaitu memahami dan menggunakan kata berimbuhan sisipan dibincangkan. Rumusan daripada perungkaian tersebut mendapati bahawa aspek kekeliruan yang dialami oleh murid tersebut ialah aspek penggunaan imbuhan dalam ayat. Bagi contoh, murid menganggap semua perkataan yang mengandungi EN, ER dan ES sebagai kata berimbuhan sisipan. Misalnya perkataan kelihatan, celoreh dan celekat difahamkan mereka sebagai perkataan yang mengandungi imbuhan sisipan EN. Tapi betul-betul yang ketiga-tiga perkataan tersebut bukanlah kata imbuhan sisipan. Murid dilihat berupaya untuk meningkatkan penguasaan mereka menggunakan imbuhan sisipan EN, EM dan ER. Sekiranya murid diberikan latihan yang secara kerap itu dan bermula dari tahap yang senang ke tahap yang susah berkenaan dengan imbuhan sisipan. Dengan jelas membincangkan dalam teori perhubungan Thorndike ke-19 Computation. Dengan adanya latihan berulang ini, membolehkan murid-murid menguasai kemahiran memahami dan menggunakan imbuhan sifat EL, ER dan EM. Konklusinya, fasa ini menjurus kepada objektif di SKP itu sendiri. Maka, ini adalah sangat bersesuaian dengan kehendak di SKP sama adakah ianya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran maupun sebaliknya. Untuk yang satu, kategori inovasi ini ialah produk digital dengan tata cara penggunaan yang mudah kepada murid. Produk ini adalah bersifat mesra pengguna kerana mudah diakses dengan arahan yang mudah dipahami. Produk ini amatlah berbeza daripada produk digital kumpulan lain kerana produk ini menggunakan aplikasi Google Sites, Gemilab dan Geniali sebagai platform utama, bukannya Google Slide. Maka produk ini menerapkan penggunaan video animasi dan juga permainan interaktif yang mengandungi unsur keseronokan. Produk ini jelaslah tidak mengundang sebarang kemudaratan kepada pengguna untuk mengaksesnya. Produk ini juga disediakan melalui hembahan secara atas talian dan juga secara bersemuka. Berikut merupakan lakaran sebagai gambaran awal inovasi kumpulan kami iaitu inovasi produk digital. Produk digital ini amat menjimatkan kos pembelajaran dan juga dapat meningkatkan pemahaman murid untuk menggunakan kata berimbuhan sisipan dalam pelbagai konteks. Meskipun produk ini melibatkan 4 orang tenaga kerja dalam menghasilkan ataupun mewujudkan produk ini, tetapi dari aspek penggunaan produk ini tidak melibatkan banyak tenaga kerja. Dan produk ini juga dijangka dapat menyelesaikan masalah yang difokuskan dalam masa yang singkat. Dalam pada itu, pelanggan kami sebenarnya menggunakan imbuhan sisipan dalam proses penyisipan. Tetapi pelanggan kami juga mengalami kekeliruan pada kata dasar yang dikatakan mempunyai imbuhan sisipan dan pelanggan kami juga mengalami kekeliruan menggunakan imbuhan sisipan
penggunaan ayat yang panjang tidak sesuai untuk pelanggan kami memahami imbuhan PDPR. Penggunaan inovasi digital kembali Egypt dapat mengurangkan kos sebanyak 50%, iaitu daripada RM10 untuk pembelanjaan membeli ataupun mencetak modul PDPR kepada RM5, iaitu hanya kos perkhidmatan kemudahan internet. Manakala bagi tempoh pelaksanaan PDP, terlihat ada penurunan sebanyak 3 jam 30 minit, iaitu persamaan dengan 80% daripada masa sebenar pelaksanaan PDPR, iaitu yang mengambil masa 1 jam setiap sesi. Maka jika kita lihat dalam 1 minggu, kita akan murid perlu mengambil masa 4 jam bagi menguasai aspek tata bahasa dan sifat. Namun dengan adanya pelaksanaan inovasi digital kembali Instit, tempoh pelaksanaan dikurangkan, iaitu hanya mengambil masa 30 minit sahaja. Penguasaan pengambilan murid juga dapat bertambah, iaitu daripada pelaksanaan PDPR hanya memerlukan murid untuk membaca dan tidak diberi penerangan yang baik tentang imbuhan sifat. Tetapi dengan adanya inovasi ini, ada disertakan pemetaan, mainan dan juga formula-formula yang dapat digunakan oleh murid bagi memahami aspek imbuhan sifat tersebut. Maka peningkatan dari segi kefahaman murid meningkat sebanyak 50%, iaitu melalui pembahasan daripada pasca dan pra-ujian dan pasca-ujian, di mana pra-ujian mendapat 5 markah daripada 10 dan pasca-ujian mendapat 10 markah per 10. Assalamualaikum dan hai semua. Baiklah, hari ini cikgu akan berkongsi bagaimana menggunakan Google Site yang telah cikgu sediakan ini. Terlebih dahulu, mari kita lihat slide yang telah dikongsikan ini bersama-sama. Tajuk bagi Google Site yang disediakan ialah Kembara Bersama Instit. Apa yang dimaksudkan dengan Instit? Instit ialah imbuhan sifat. Jadi, Google Site ini akan mengajar murid-murid menerokai dan menguasai imbuhan sifat. Kandungan di dalam Google Site ini iaitu terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama ialah jom belajar dan kedua ialah jom bermain. Kalau kita jom belajar, maka murid-murid akan dibawa ke laman web laman jom belajar ini. Pertama, kami sediakan video yang akan menerangkan apakah itu imbuhan sifat kepada murid-murid, iaitu di bahagian 1. Kita lihat sepintas lalu video tersebut. Seperti yang telah kita lihat sebentar tadi, video tersebut akan membantu murid-murid menguasai imbuhan sifat. Pada bahagian yang kedua, iaitu sifat ini akan mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Kandungan kedua pula ialah jom bermain. Seperti yang kita
bahagian jenama ini disediakan 3 permainan. Iaitu yang pertama ialah kuis bergambar, yang kedua permainan berbasikal, dan yang ketiga ialah satu jenis penceritaan yang bertajuk cerita cinta haikat. Mari kita lihat sepintas lalu antara permainan yang disediakan. Contohnya permainan berbasikal. Teman ini ialah perlu melanggar kotak yang berada di tengah jalan dan soalan berkenaan imbuhan sisipan akan keluar. Itu sahaja perkongsian tugas saya pada hari ini. Selamat mencuba. Okey, itu sahaja perkongsian daripada kumpulan kami. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kumpulan Hyperburst atas pembintangan yang sangat hebat sebentar tadi. Baiklah, terus kita buka kepada sesi maklum balas. Silakan. Silakan Cik Feswong. Okay. Saya rasa line saya macam ada. Okay kah? Okey. Alright. Saya ada dua soalan. Okay. Soalan pertama, di dalam objektif kan, semasa kumpulan apa ni ya? Kumpulan Hypergirls Hypergirls buat perungkaian, ya. So ada disebut bahawa objektif yang PDP itu ialah memahami dan menggunakan kata berimpuhan sisipan, right? So the keywords there is memahami dan mengguna, right? So boleh tak jelaskan sedikit tentang penggunaan? Sebab saya tengok Pahan tu memang ada ada unsur untuk membantu pemahaman, tetapi macam mana dengan unsur penggunaan? Faham soalan kan? Faham. Alhamdulillah, terima kasih atas soalan tersebut. Baiklah, untuk bahagian ini saya akan jawab dulu. Okey, bagi aspek memahami sebagaimana yang dibentangkan memang membantu murid memahami. Bagi aspek menggunakan pula, kita pecahkan kepada 3 bahagian sebenarnya sebab untuk pelajar menggunakan kata imbuhan dalam imbuhan sisipan dalam ayat, kita perlu bermula daripada peringkat yang bawah. Iaitu yang pertama, murid perlu menggunakan dalam frasa. Ada juga dalam produk kami, iaitu produk digital kami, ada kami mengaplikasikan satu permainan, iaitu permainan berjenis kuis, yang mana murid perlu mengaplikasikan, menggunakan imbuhan sisipan tersebut dalam frasa. Dan peringkat yang kedua adalah pada peringkat ayat. Ada juga disediakan juga dalam produk kami, dan peringkat yang terakhir adalah peringkat perenggan. Di situlah di mana murid cuba meningkatkan penguasaan mereka untuk menggunakan imbuhan sisipan dalam pelbagai maksudnya penggunaan tu boleh dilihat daripada permainan itu. Is that what you're saying? Dalam permainan tu mereka kena tulis frasa, tulis ayat, tulis perenggan Ya, betul juga. Kami juga ada selepas membuat aktiviti ni, kami ada membuat pra dan pasca. Jadi dari pra dan pasca ujian tersebut juga kita dapat lihat murid menguasai dalam menggunakan imbuhan sisipan tersebut. Sebenarnya yang penting ialah macam mana you nak tunjukkan mereka menggunakan. Baguslah sebab sudah diterangkan mereka boleh menggunakan dia di dalam peringkat frasa, ayat dan perenggan. Itu betul. Okey. Soalan kedua saya. Kalau macam itu, boleh tak cuba terangkan sejauh mana inovasi produk ini boleh diaplikasi ke dalam konteks yang berlainan. Sebab saya tengok kumpulan Hypergirls dah banyak keluarkan tenaga, fikir dan hanya untuk mengatasi masalah satu saja, imbuhan sisipan.
So boleh tak ceritakan sejauh mana produk inovasi ini boleh diaplikasikan ke dalam konteks lain? Boleh ke tidak ataupun hanya hanya for one usage only untuk kegunaan sisipan perimbuhan saja. Perimbuhan sisipan saja. Baiklah, terima kasih. Okey, malas sekali limitasi bagi projek kami adalah hanya kepada penggunaan imbuhan sisipan dalam ayat sahaja. Oh, okay. Okay, thank you. Over to you, Encik Idari. Terima kasih. Saya ada beberapa soalan juga. Yang pertama, seperti yang saya dah jelaskan pada pembentangan yang pagi tadi, okay, dalam penghasilan bahan bantu mengajar ataupun BBM atau ABM dan sebagainya, perlu menitik beratkan TPCK lah, teknologi, pedagogi, konten. Jadi saya nak sentuh tentang konten, imbuhan sisipan. Apabila saudara-saudari memasukkan segala maklumat ataupun information tentang imbuhan ni dengan tujuan untuk membimbing dan mengajar mereka yang bermain di situ, bagaimanakah saudari meletakkan sesuatu konten itu di dalam? Bagaimana? Apakah proses dia? Maafkan saya kurang jelas. Macam apabila awak hendak meletakkan satu bahan itu dalam pembelajaran digital itu, bagaimana proses awak untuk meletakkan bahan-bahan itu ke situ? Maksudnya konten itu, pengetahuan itu bagaimana? Merujuk daripada buku ke? Baik, terima kasih kepada Encik Bidari. Okey, untuk konten-konten bagi apa yang kami akan letak pada ruangan produk kami, iaitu kami melihat dari aspek yang pertama sekali sudah semestinya kami melihat kepada dokumen standard pembelajaran bahasa Melayu sekolah rendah ESKP. Okey, kami merujuk juga daripada kajian-kajian orang berdasarkan bagaimana untuk mengatasi dan meningkatkan tahap penguasaan murid-murid dalam imbuhan tersebut, dan seterusnya kami juga ada membuat perbincangan bersama dengan guru-guru bagaimana kami dapat membantu murid dan juga dalam pada masa sama membantu guru untuk menyampaikan pengajaran imbuhan sisipan tersebut dengan lebih berkesan. Okey, itulah jawapan yang saya nak dengar. Maksudnya segala kandungan yang awak letak di dalam pembelajaran digital, sebab pembelajaran digital ni ramai orang boleh akses. Kita tak nak apa yang kita letakkan, maklumat-maklumat, okey, informasi-informasi yang kita letakkan di situ, kalau kita nak cakap ajaran yang sesat lah. Kita nak bahawa maklumat ataupun aktiviti-aktiviti yang kita jalankan dalam inovasi ini adalah mendapat pandangan daripada pakar. Maksudnya kita bertanya kepada pensyarah pakar, guru pakar ataupun cikgu-cikgu yang berpengalaman. Sebab merungkai di SKP ini kepada dalam satu bentuk aktiviti yang spesifik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar itu adalah satu kemahiran yang perlu kita ada. Bukan kita boleh letak suka-suka hati kita je. Okey, ini imbuhan, ini apa, ini kata, tak boleh. Dia ada pengetahuan yang kita perlu belajar daripada mereka yang pakar. Jangan sebarang-sebarang untuk kita meletakkan maklumat sebab di luar sana ramai cikgu-cikgu berpengalaman, cikgu-cikgu pakar. Okay, kita tak nak inovasi kita ini dikatakan memberi ajaran sesat. Tapi saya cuma tanya, bukan saya kata inilah inovasi ini bagus. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, biasanya Google Site ini adalah untuk pembelajaran maya, iaitu menggunakan internet, okay, dalam talian. Okay. Pernah tak kumpulan ini, iaitu kumpulan Hyper Girls ini, okay, mentadbir ataupun mencuba untuk menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran mobile ataupun pembelajaran mudah alih? Baik, dipersilakan rakan saya untuk menjawab persoalan tersebut. Baiklah. Terima kasih soalan Encik tadi. Untuk
untuk penggunaan inovasi ini, kami telah cuba aplikasikan penggunaan Google Site ini kepada pelanggan kami sebagai pra-ujian. Jadi di situlah kami melihat sama ada pelanggan itu tersebut dapat menguasai penggunaan kata berimbuhan sisipan ataupun tidak. Okey. Okey, maksudnya Google Site ini yang awak hasilkan ini juga berfungsi apabila pelajar itu menggunakan handphone. Sebab kalau pembelajaran maya, kita menggunakan laptop, PC, tab, tablet dan sebagainya. Tetapi apabila kita melibatkan pembelajaran mobile, kita menggunakan telefon, gadget yang kecil. Jadi faktor-faktor seperti size font tadi, kalau kita tengok Casper, seperti yang saya cakap tadi, perlu diambil kira juga prinsip-prinsip reka letak dalam pembelajaran digital ini. Sebab apabila awak menggunakan font yang kecil dalam awak punya Google Site tadi, bila dibuka di dalam telefon, dia akan menjadi lebih kecil. Dan pengguna perlu membesarkan zoom perkara berkenaan di ruang muka yang kecil. Sebab itu inovasi ini perlu dilihat setiap faktor agar penghasilannya pada masa yang akan datang akan lebih baiklah. Yang tadi saya nampak dekat Google Site tu dia punya tulisan agak kecil, kecil sikitlah. Next time boleh dibesarkan sedikitlah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Syabas dan tahniah. Terima kasih atas maklumat daripada penanyakan kita dan respon daripada para pembentang. Baiklah, tibalah pembentangan daripada kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan Sebesting dengan inovasi yang dinamakan sebagai Sebesting kata ganda. Kita persilakan kumpulan Sebesting. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Sebesting akan membentangkan inovasi untuk pemberian inovasi pembelajaran CIT 2021. Kumpulan kami daripada TSD Nusa Tenggara Negeri 2, Stereo Cingmu dan lainnya ini. Isi kandungan pusat CXT iaitu yang pertama problem, yang kedua unpack, yang ketiga sakit, yang keempat, yang kelima repeat dan yang keenam 3 EXT. Untuk problem, kami akan merungkaikan apa itu UZL, iaitu yang pertama W what, difokuskan itu morfologi kata ganda, evidence, bukti kesilapan penggunaan kata ganda didapati dalam penulisan para pelajar menurut Zainah dan Wahidah 2016. Bagi terdapat sebuah mensuali 2019 pula ialah wujudnya kejelasan kata ganda yang kurang dimantapkan dalam kalangan murid, terutamanya dalam kata ganda skala dan norma. Dan berikut merupakan bukti masalah itu wujud, iaitu melalui jurnal. Ini merupakan jurnal yang kedua yang kami dapat, iaitu bukti masalah itu. W yang kedua pula itu why, kenapa mengenai masalah tersebut, iaitu kerana kami ingin membantu murid untuk lebih memahami penggunaan kata ganda yang betul. Yang kedua, kebanyakan murid kurang jelas tentang penggunaan kata ganda yang betul, lalu menyebabkan mereka mengalami kesilapan ketika menggunakan kata ganda dalam karya tulisan mereka. Jadi masalah ini perlu diatasi supaya murid dapat menghasilkan penulisan yang berkualiti dan mengurangkan kesalahan kata bahasa. Hal ini telah kami kategorikan pada di sini, itu masalah biasa dan berada dalam kawalan kami. Untuk implication, apakah yang akan berlaku sekiranya tidak diatasi? Jadi masalah yang berlaku sekiranya tidak diatasi ialah kualiti penulisan dan bahasa Melayu murid pada tahap yang rendah, keliru dengan penggunaan kata ganda yang betul, sering berminat ayat dalam penulisan konteks yang salah. Bagi L pula itu level. Masalah itu berada di peringkat mana? Masalah ini berlaku pada peringkat pribadi, iaitu dalam organisasi dalam konteks pembelajaran murid di sekolah.
Beralih pula kepada fasa yang kedua iaitu unpack. Dan mereka memulainya melalui EXOC, iaitu yang pertama associate mengaitkan masalah yang dihadapi dengan DSKP. Masalah yang dipilih berkaitan dengan DSKP bagi murid iaitu murid tahun 1 bagi subjek bahasa Melayu. DSKP tersebut mengandungi aspek tata bahasa pada standard kandungan 52 iaitu memahami dan menggunakan pembukaan kata konteks. Jadi murid boleh mencapai standard pembelajaran pada 52 ketika itu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Menurut penelitian Pendidikan Malaysia 2016. Bagi C iaitu cost, mengenal pasti sebanyak mungkin punca yang menyebabkan masalah itu berlaku dan melihat beberapa punca yang perlu ada bentuk merupakan punca-punca yang dalam beberapa pasti iaitu penguasaan aspek tata bahasa yang lemah dan kerana murid tidak mengambil berat tentang kesalahan kata ganda, kekurangan pembacaan jika murid yang kurang menumpukan perhatian semasa pengajaran dan pembelajaran, kekeliruan tentang penggunaan kata ganda yang betul, kekurangan pemahaman tentang sistem bahasa, tidak mengambil berat tentang kesalahan kata ganda yang mencemarkan bahasa Melayu, dan hanya sekali tidak peka terhadap kesalahan penggunaan kata bahasa yang betul. Dan berikut merupakan tiga punca yang paling utama adalah kami pilih, iaitu pertama jika murid yang kurang menumpukan perhatian, murid yang tidak menumpukan perhatian semasa pengajaran dan pembelajaran dalam menunjukkan murid kurang menguasai aspek bahasa. Yang kedua, kekeliruan tentang penggunaan kata ganda yang betul, murid yang mengalami kekeliruan dalam penggunaan kata ganda menunjukkan penguasaan kata ganda yang lemah dan kalangan murid. Dan yang ketiga, kekurangan pengetahuan tentang sistem bahasa, murid yang kurang pengetahuan tentang sistem bahasa telah melakukan kesalahan dalam penulisan bahasa. Bagi S1 subjek bulan sasaran yang dipilih ialah murid sekolah rendah iaitu murid tahun 1 bagi subjek bahasa Melayu yang berumur 3 tahun. Untuk objektif pembina objektif inovasi, yang pertama objektifnya ialah membezakan penggunaan kata ganda penuh secara dan berangkat dengan betul dalam ayat, memahami penggunaan kata ganda yang betul dalam ayat, dan ketiga menggunakan kata ganda yang tepat dalam ayat. Untuk C pula, iaitu membina soalan kami ialah bagaimana produk inovasi ini dapat membantu murid untuk memahami dan menggunakan kata ganda yang tepat dan betul dalam ayat. Baiklah, bagi fasa 3 untuk suggest mengandungi resource dan juga MOS. Itu resource merujuk kepada karakteristik iaitu kategori inovasi ini adalah digital dan mudah dibawa ke mana-mana saja, dan inovasi ini mempunyai tahap kesukaran sendiri, dan inovasi ini menarik kerana mempunyai animasi, dan inovasi ini juga selamat digunakan kerana dia ada menggunakan bahan mentah yang tajam, dan akhirnya inovasi ini juga akan memaparkan markah selepas selesai permainan. Dan berikut merupakan sketch untuk digital ini, iaitu pertama akan memuat seluruh aplikasi, dan yang kedua akan klik start untuk memulakan pembelajaran, dan ketiga iaitu akan menonton video yang telah disertakan dan juga akan menjawab kuis, dan akhirnya permainan tamat dan markah akan dipaparkan. Jadi untuk MOS iaitu low cost dan high impact, iaitu inovasi ini hanya mengeluarkan kos yang rendah untuk membeli data internet saja, dan inovasi ini juga membawa keberhasilan yang tinggi iaitu murid dapat mengulang permainan jika mereka masih kurang faham. Dan inovasi ini juga dapat menjimatkan tenaga dan juga masa, kerana pengguna dapat mengakses bila-bila masa saja. Jadi untuk yang fasa keempat iaitu action. Yang pertama iaitu M yang merujuk kepada material, iaitu inovasi ini menggunakan Zoomtable, YouTube dan juga Google untuk menghasilkannya. Dan berikut merupakan build bina untuk pemula kami iaitu prototype yang pertama. Dan berikut merupakan kekuatan, kelemahan dan juga penambahbaikan untuk produk inovasi kami, iaitu berdasarkan maklum balas dan uji cuba kepada responden, dapati bahawa kekuatannya ialah animasi yang menarik, menunjukkan persaingan, membolehkan murid bermain sambil belajar dan akhirnya mempunyai permainan. Dan kelemahan untuk inovasi ini ialah belum waktu aplikasi, soalan senang dan bilangan terhad dan soalan hampir sama. Dan penambahbaikan untuk menambah soalan yang banyak dan permainan dan juga mewujudkan bermain secara dalam talian. Dan berikut merupakan rebuild iaitu bina semula prototype kedua kami. Dan berikut merupakan langkah iaitu menu penggunaan untuk inovasi ini, iaitu pada pertama, cara mengakses subtesting iaitu melalui muat turun aplikasi, dan seterusnya iaitu menonton video untuk menambah pengetahuan tentang kata ganda. Yang ketiga iaitu cara bermain, iaitu pengguna akan menggerakkan animasi untuk bergerak ke kiri atau kanan untuk memilih kata ganda yang betul. Dan akhirnya iaitu cara bermain kuis, iaitu pengguna akan menjawab kuis dan maka akan dipaparkan selepas pengguna menjawab. Seterusnya ialah fasa kelima iaitu reflect. Seperti O pula ialah outcomes berdasarkan dialog orang responden. Didapati bahawa prototipe tersebut berjaya dihasilkan untuk membantu murid dalam mengenal pasti kata ganda dan dapat menggunakan kata ganda dalam konteks yang betul. Keberhasilan prototipe ini telah dibukti melalui data yang dikumpulkan. Berikut merupakan data yang telah dikumpulkan.
Berikut merupakan perbezaan markah sebelum dan selepas menggunakan aplikasi digital. Berdasarkan jadwal tersebut, didapati bahwa sebelum menggunakan aplikasi digital, kebanyakan responden mendapat 2 hingga 12 markah. Namun setelah menggunakan aplikasi digital, didapati bahwa kebanyakan responden mencapai 11 hingga 20 markah. Merujuk kepada impact. Impact yang pertama ialah murid dapat lebih memahami penggunaan kata ganda. Selepas menggunakan prototipe tersebut, murid dapat memahami kata ganda dengan baik. Kerana prototipe tersebut mengandungi video yang menjelaskan penggunaan kata ganda secara umum. Impact yang kedua adalah dapat menghasilkan penulisan yang berkualiti. Hal ini kerana murid masih kurang jelas tentang kegunaan kata ganda yang betul dan ini akan menyebabkan mereka mengalami kesilapan ketika menggunakan kata ganda dalam karya penulisan mereka. Sekiranya masalah ini telah diselesaikan, maka mereka dapat menggunakan kata ganda yang betul dalam penulisan mereka. Impact yang ketiga adalah mengurangkan kesalahan penggunaan kata ganda. Hal ini kerana murid akan keliru dengan kegunaan kata ganda. Murid juga kita dapat memastikan penggunaan kata ganda yang betul. Seperti contoh, banyak restoran yang betul, murid akan tulis menjadi banyak restoran yang salah. Selepas murid menggunakan prototipe tersebut, maka murid dapat mengurangkan kesilapan tersebut. Merujuk kepada effectiveness. Sebagai rumusan, aplikasi digital ini berkesan untuk meningkatkan pengetahuan pengguna. Pernyataan ini dapat diikuti melalui maklumat yang telah diperolehi melalui Google Form. Hal ini kerana pengguna akan tertarik dengan video, permainan dan juga gambar animasi yang ditunjukkan serta secara langsung telah meningkatkan kesediaan untuk belajar dalam kalangan murid-murid. Frasa yang keenam ialah 3EST. Yang pertama merujuk kepada extend, yaitu replication, yaitu inovasi ini telah dilaksanakan atau digunakan oleh orang lain. Sharing, inovasi ini dikongsi melalui tontonan video yang disiapkan. Bagi mendapatkan maklum balas, kami telah menggunakan Google Form. Yang kedua ialah extra, yaitu research. Kajian tambahan masih belum dilaksanakan sebagai nilai tambah kepada inovasi ini. Yang ketiga ialah extraordinary, yaitu copyright. Inovasi ini masih belum dilindungi dengan membuat copyright, yaitu hak cipta atau patent bagi melindungi hak intelek inovasi ini. Sebagai penutup, dapat diketahui bahwa penggunaan kata ganda yang betul adalah sangat penting. Hal ini kerana sekiranya kata ganda dapat digunakan dengan betul dan baik, maka murid dapat menghasilkan penulisan yang lebih baik dan berkualiti. Murid juga boleh menggunakan kata ganda yang betul dalam penulisan mereka. Dengan ini, penggunaan kata ganda yang betul haruslah diajar dalam kalangan murid supaya mereka dapat mengelakkan penggunaan kata ganda yang salah. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang diucapkan kepada kumpulan Sedestin atas pembintangan yang begitu baik sampai tadi. Baiklah, terus kita buka kepada sesi maklum balas oleh pemain hakim. Dipersilakan. Silakan, Cik. Okey. Tanya saya rasa baguslah dia ada cuba usaha gunakan apps Moodle tu okey, saya hanya ada satu soalan. Sejauh mana because proses penghasilan inovasi itu saya rasa agak juga membebankan dia perlukan ada kemahiran dan kemahiran untuk pembina apps itu untuk menghasilkan something like that, right? So saya hanya nak tahu sejauh mana inovasi ini boleh diaplikasikan ke dalam konteks lain. Di dalam projek ini dia hanya untuk kata ganda saja kan? Boleh tak inovasi ini dipelbagaikan ataupun diaplikasikan ke dalam konteks lain? Masih online kah? Ya. Saya tak nampak mereka. Mereka tutup kamera tu. Okey. Saya tolong jawab. Saya cuba jawab ya. Aplikasi ini dapat diaplikasikan dalam konteks lain. Contohnya, boleh inovasi ini boleh contoh kan inovasi ini katakanlah saja
Tapi kalau boleh dicipta untuk tata bahasa yang lain, contohnya tata bahasa untuk imbuhan, awalan atau akhiran, boleh. Bagaimana dengan subjek-subjek lain? Subjek lain? Oh, kalau untuk subjek lain, contoh mata pelajaran lain kah? Contohnya untuk kalau mata pelajaran sains, kalau mata pelajaran sains pun boleh guna apps ini. Jadi tapi mau tukarlah soalan dalam apps ini. Ya. Maksud betul lah. So aplikasi inovasi ni, produk inovasi ni, dia boleh diaplikasikan ke dalam teks lain sekiranya kita mengubah soalan dalam kan? Ya. Okay, bagus. Itu saja saya mau tanya. Okay, over to you. Okay, terima kasih. Nurul Sabaria, Esther dan Lai Mi Ying. Ini Esther yang nampak gambar ni. Esther kot Lai. Lai Mi Ying Ya. Dulu lain rambut sudah ikat tidak kenal saya. Okay, Lai Mi Ying and the team, kumpulan Subesting ni. Nama pun dah best Subesting. Jadi saya nak tanya, daripada kosong sampai ke 100% produk ini siap, mengambil masa berapa lama untuk menghasilkan? Kalau hasilkan app ini hampir guna mau sehari, tapi kalau mau memperbaiki, kalau mungkin 2 hari untuk memperbaiki sehingga tanpa animasi kah atau tanpa musik kah, video kah, macam tu. Okey, itu yang pertama. Terima kasih atas respon. Yang kedua, tadi pada ruangan impact, okey. Penerusan penggunaan aplikasi ini ataupun inovasi ini dapat meningkatkan penulisan pelajar supaya menjadi lebih berkualiti. Boleh jelaskan tak bagaimana perkara ini boleh berlaku? Sebabkan kalau dalam apps ni ada quiz untuk soalan kata ganda. Contohnya murid boleh memilih kata ganda yang betul dalam sesuatu ayat. Jadi dengan melalui quiz ini murid boleh tahu kata ganda ini yang sesuai untuk ayat ini dan murid dapat mengetahui makna untuk kata ganda tertentu. Jadi apabila murid menulis karangan atau dalam penulisan mereka boleh guna kata ganda yang mereka pelajari dalam karangan mereka. Okey, terima kasih terrespon. Ada satu lagi soalan Soalannya adalah apabila kita menghasilkan aplikasi ini katakan nama aplikasi ini tadi dinamakan Subesting menggunakan aplikasi Thunkable Jadi apabila pelajar itu respon ataupun bermain aplikasi ini untuk tujuan PDP itu, dia akan dapat skor. Jadi bagaimana pula kalau aplikasi ini Lai Mi Ying dan kawan-kawan nak share kepada cikgu-cikgu lain, sebab dalam inovasi ini apabila inovasi yang kita gunakan ini digunakan oleh sekolah-sekolah lain, guru-guru lain, dia meningkatkan lagi impak keberkesanan kepada kita punya inovasi ini. Jadi apabila kita sebarkan kepada mereka, adakah mekanisme ataupun cara untuk inovasi ini stand alone? Maksudnya pelajar di sana isi markahnya cuma appear kepada cikgu yang kita kongsikan, tidak masuk balik kepada akaun asal daripada Lai Mi Ying. Sekejap ya. Yang mereka kan kalau apps ni disebarkan kepada murid sekolah lain. Jadi bila mereka main, lepas tu yang markah tu akan dalam yang markah yang mereka peroleh tu akan dalam form mereka, tak akan disebarkan kepada guru atau orang lain. Maksudnya markah mereka itu hanya akan dapat dilihat oleh cikgu mereka masing-masing lah.
dia bukan masih lagi masuk ke akaun Line Meeting lah, bukan Ya, ya, ya. Kalau macam itu baguslah. Supaya meningkatkan privacy kepada cikgu-cikgu lain itulah untuk memberi fokus kepada PDP dia. Okey, terima kasih atas maklum balas, syabas dan tahniah. Terima kasih Encik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas maklum balas daripada pemerhatian dan respon daripada para pembintang. Sebelum mengakhirkan majlis, adakah Encik Bidari dan Encik Faith masih ada apa-apa yang ingin katakan bagi menyimpulkan majlis kita pada hari ini? Okey, saya ada sedikit yang nak dikongsikan kepada semua peserta inovasi KIP 2021 ini, Anjuran Jabatan Pengajian Melayu ini. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kerana baru tak sampai 2 tahun saudara-saudari telah berjaya sampai ke tahap ini Jadi saya rasa saya sangat seronoklah sebab ada di kalangan saudara-saudari ini memberi sumbangan dalam bentuk inovasi ini. Dan saya mohon kepada saudara-saudari sebarang komen, sebarang feedback daripada kami Hakim. Okay. Kami sentiasa memberikan feedback, juga respon, juga kritikan yang membina. Tujuan dia adalah ke arah yang positif. Niat kami hanya untuk kebaikan bersama dan teruskan budaya inovasi ini walaupun baru tahun pertama di IPG untuk yang PISMP, tak apa ada 4 tahun, tidak rasa terlalu awal untuk saya ingatkan kepada saudara-saudari agar meneruskan budaya inovasi ini ke sekolah saudara-saudari nanti apabila saudara-saudari posting di situ saudara-saudari pula akan berjumpa dengan Cik Faith Wong ni mana tahu dekat sekolah kat Kuching dia adalah penyelaras inovasi, boleh jumpa lagi boleh buat reunion dekat situ. Saya doakan semoga saudara-saudari semua meneruskan perkara yang baik ini sebab inovasi ini sememangnya akan memberi sumbangan ke arah penambahbaikan, ke arah kecekapan dan ke arah sesuatu proses yang lebih memudahkan semua pihak. Okey, silakan. Saya ingin ucapkan tahniah sekali lagi lah. Saya rasa sangat terkagum lah dengan guru-guru pelatih pada zaman sekarang ini. Kalau saya tengok tadi, kalau saya imbas kembali, saya rasa saya tidak mampu buat semua yang dibuat sekarang ini. Walaupun saya di mata dulu kan juga bermain-main dengan teknologi. Satu saja, saya dalam sesi penghakiman saya selalu tanya saudari, tak ada saudara kan? Saudari saja saya tengok. Ya, saudari. Guru perempuan. Okay. Saudari-saudari sekalian, bahawa apabila kita memikirkan sesuatu inovasi itu, sebab keadaan zaman sekarang sudah berubah. So, guru-guru pelatih perlu peka dengan keadaan sebenar di sekolah sekarang ni. Okay? Keadaan sebenar di Malaysia ni, macam mana murid belajar, macam mana keadaan di sekolah itu, macam mana kelas dijalankan. You know? Ini semua merupakan isu yang benar, isu realiti ni. Isu realiti dia bukan kita fikir-fikir, bukan secara teori So that's why inovasi perlu bergerak ke arah itu, ke arah itu. Contohnya IR 4.0 macam mana kita sekarang kalau Japan dia sudah IR 5.0, personalized learning, okay, customized learning experience. So benda-benda macam inilah. Tapi saya rasa saya sangat terharu lah. Saya rasa guru-guru pelatih ni semua ialah harapan negara, harapan dunia ni. Okay, so you contributed a lot and ialah seperti Encik Bidari sebut tadi, harap semangat ini diteruskan. Okay, kalau sudah posting ke sekolah, jangan putus asa lah. Memang banyak cabaran, jangan putus asa. Okay, itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada Encik Bidari dan Encik Faith Wong.
Baiklah yang berusaha tuan-tuan dan puan serta para penonton yang telah hadir pada petang ini, kita sudah sampai di penghujungnya. Juga sekali lagi dari bilik 3 ITG Kampus Tun Abdul Razak, kita rakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada dua orang pemerhati kita, iaitu Encik Bidari bin Hairi dan Encik Petuang, atas keseluruhan maklum balas serta perkongsian yang amat baik daripada para pemerhati kita pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada penonton yang setia mendengar bagi pembelajaran inovasi pembelajaran TIP bagi tahun 2021. Besi tembaga biar di tanah, emas suasa di bawah pergi. Berakhir kata di hujung nokta, di lain ketika bersua kembali. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. So kita bergerak ke Bilik moderasi ya. Okay. Okey. Thank you. Terima kasih. Terima kasih pengerusi majlis.